Salam sejahtera. Akhirnya, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia bersuara buka cerita mengapa beliau menyertai PAS, tidak menyertai DAP, tidak menyertai PKR, tidak menyertai Parti Pejuang, tidak juga menyertai parti-parti yang lain. Rupa-rupanya ini niat beliau nak menyertai PAS. Tapi sebelum itu, nak ditanya kepada anda semua, agak-agak adakah Adun Rembia ini akan dikenakan pampasan saman oleh Parti UMNO? Karena beliau bukan dipecat, anda harus ingat, beliau hanya digantung keahlian. Bukan gantung keahlian, beliau hanya digantung sebagai ahli UMNO. Jadi dengan itu, beliau masih terikat dengan undang-undang UMNO. Dan kini, apa yang berlaku? Seingat kita, UMNO pernah membuat satu undang-undang atau pindaan pampasan saman kalau orang itu tak kena akta lompat parti, tapi meninggalkan parti UMNO ataupun memberikan sokongan kepada yang berlainan. Kalau tak silap, UMNO sudah menggubal peraturan mereka mengenakan denda 100 juta ringgit kalau bersama parti lain. Nah, kalau itu kena kepada Adun Rembia ini, menggelupur habislah dia. Nak cari mana 100 juta itu? Dan untuk makluman anda, sudah ada duluan yang mana parti itu menang dalam tuntutan pampasan saman apabila meninggalkan parti asal, yaitu Zuraida Kamarudin. Parti PKR yang telah dikhianati oleh Zuraida telah menang saman pampasan apabila beliau meninggalkan Pakatan Harapan PKR pada waktu pada waktu langkah Sheraton. Dia telah kalah dalam tuntutan saman itu dan sedang dalam rayuan. Itu kalau tak silap 10 juta. Kalau ini 100 juta, muflislah Adun Rembia kalau benar-benar menang pula UMNO dan dia pula terpaksa membayar pampasan tersebut. Ada netizen kata, apa dan mukalah, jangan hanya didenda 100 juta kata mereka, tapi lebih baik digoreng sekali sampai enak rasanya kata mereka. Walau bagaimanapun, Adun Rembia ini, yaitu Datuk Muhammad Jailani Khamis, menjelaskan keputusannya menyertai PAS adalah untuk sama-sama berjuang dengan rakyat yang berdepan kesusahan ketika ini. Bercakap tentang kesusahan ketika ini, banyak kali walaun dan juga penyokong Pakatan Harapan Kerajaan Madani Perpaduan bersisi soal jawab dalam media sosial. Penyokong walaun ataupun penyokong walaun ini, mereka sering kali kata berdepan kesusahan. Manakala penyokong Pakatan Harapan atau Kerajaan Perpaduan mahu supaya walaun tulis dan senaraikan kesusahan yang mereka maksudkan itu. Dan mesti ada bukti data bahawa mereka memang jadi susah. Tapi sampai sekarang ini, belum lagi saya nampak mereka berjaya memaparkan kesusahan yang benar-benar mereka hadapi itu. Kerana bila mereka paparkan, kembali semula kepada muka mereka, kembali semula kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang pernah memimpin negara ini dahulu. Cuba salahkan Anwar Ibrahim, rupa-rupanya kena balik pada mereka. Menurut Adun Rembia ini, tindakan yang diambil itu juga bertentangan dengan langkah 6 ahli parlimen dengan menyertai daripada Parti Bersatu yang menyokong pimpinan Anwar Ibrahim yang mengatakan atas faktor peruntukan. Kata Adun Rembia ini, saya pindah tukar parti untuk memilih. Susah bersama rakyat. Kalau rakyat susah dengan dasar-dasar kerajaan yang menekan ini, kita susah bersama-sama dan senang juga bersama-sama ketika sidang akbar di parlimen pada Selasa. Namun netizen pula menyoal. Kata netizen, ini bukan pasal peruntukan yang kamu mau sebenarnya. Bukan juga soal nak senang-senang, susah-susah dengan rakyat, sama-sama susah. Tapi, kamu sudah dapat hidu yang kamu tidak akan dicalonkan lagi. Pilihan raya akan datang untuk mewakili UMNO, PKR maupun siapa-siapalah.
Jadi satu saja yang boleh menyelamatkan survival politik kamu ialah menyertai parti PAS, kata netizen. Tapi belum tentu lagi. Mungkin malang akan menimpa lebih besar kepada Muhammad Jailani Adun Rembia ini karena belum tentu beliau akan bertanding atas tiket PAS. Mana tahu PAS waktu itu sudah mempunyai calon yang lebih baik daripada dia. Dan orang tahu, orang yang lompat partai ini, orang tak suka. Orang yang lompat-lompat partai ini dibenci orang. Jadi mungkin disangka dia dapat bertanding di PAS, parti PAS kalau pindah. Tapi rupa-rupanya itulah macam yang kita cakap tadi. Sudah terlepas daripada mulut singa, masuk pula di mulut buaya. Aha. Jadi saudara-saudara sekalian, tambah Muhammad Jailani, beliau sebelum ini pernah menghantar surat kepada lembaga UMNO untuk memecat keahliannya daripada parti yang sinonim dengan orang Melayu itu. Dia nak gunakan isu pecat itu, tapi rupa-rupanya dia tak berjaya gunakan isu itu. Nah, itulah kan. Dia ingat Zahid Hamidi itu tak pintar. Zahid Hamidi lagi pintar sebenarnya. Kata beliau, saya sudah minta cara baik tetapi digantung keahlian. Ibaratnya kamu kawin dengan saya, tapi kamu siksa saya gantung tidak bertali, katanya. Buat salah, salahkan orang. Nah, inilah dia kan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe untuk isu kali ini. Ditambah lagi, kata Adun Rembia ini, mereka sekat peruntukan kawasan DUN dan rampas pejabat saya. Macam mana saya nak berkhidmat suara? Ya lagi, itulah. Buat salah tak fikir-fikir. Sudah kena baru tengada. Memanglah kan, kamu dah digantung. Bukan lagi ahli UMNO. Wajarlah pejabat kamu dirampas dan peruntukan kamu juga disekat. Sementara itu ditanya sama ada kedudukannya di Dewan Undangan Negeri Melaka masih di blok kerajaan atau sebaliknya, Muhammad Jailani berkata tempat duduknya terpinggir. Janganlah terpinggir saja kan, terus kasih keluarlah dari Dewan, lagi bagus untuk katak lompat ini. Netizen dan penduduk rakyat Malaysia nih memang dah bosan dah melihat orang lompat-lompat parti nih. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pada Selasa mengumumkan Muhammad Jailani menyertai parti itu secara rasmi. Menurut Taqiyuddin, keahlian Muhammad Jailani yang juga wakil rakyat UMNO yang digantung keahlian selama 6 tahun itu diterima pada 10 Jun tahun lalu. UMNO tahun lalu dilapor menggantung keahlian Muhammad Jailani selama 6 tahun kerana didakwa melakukan sabotaj terhadap parti kerana dengan sengaja hadir pada majlis pengumuman calon Perikatan Nasional bagi Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram di Bakri Johor. Muhammad Jailani sebelum ini didesak meninggalkan UMNO dan menyerahkan kerusi Dewan Undangan Negeri Rembia disandang berikut ketindakannya menyertai Perhimpunan Parti Pembangkang sejak pilihan raya umum ke-15 lalu. Beliau yang menang pada PRU 14 atas tiket Parti Keadilan Rakyat PKR antara 4 adun Pakatan Harapan PH yang melompat menyokong Barisan Nasional BN bagi mengambil alih pentadbiran negeri pada Mac tahun 2020. Beliau kemudian dikatakan dipecat parti itu sebelum mengumumkan menyertai UMNO bagi membolehkannya dipilih bertanding semula mewakili BN pada PRN 20 November tahun 2021. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Memang betul-betul boleh sabotaj pemulihan ekonomi madani. Perikatan Nasional PAS seringkali mengatakan ekonomi negara dalam keadaan ini, itu dan selalu cakap pula negatif tentang ekonomi negara. Tapi rupa-rupanya drama katak dan kerangga Perikatan Nasional PAS sabotaj pemulihan ekonomi madani. Mengapa waktu ini dipilih untuk PAS mengumumkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia Datuk Muhammad Jailani Khamis melompat setahun lalu, walhal tak akan mengubah apa-apa pun. Sebabnya,
PN PAS cuba menutup kejayaan kecil formula ekonomi madani yang sudah menunjukkan momentum yang baik. Berita katak lebih menarik perhatian rakyat. Kalau momentum ini terus kekal, insya Allah ekonomi kita akan makmur, walau akan gigit jari, dan ekonomi Malaysia dapat diselamatkan. Ekonomi kini berkembang 4,2% suku pertama 2024. Melebihi jangkaan awal, ekonomi 3,9%. Pelaburan diluluskan tahun 2023 terbesar dalam sejarah. Prestasi ringgit kedua terbaik di Asia selepas India kini. Kadar pengangguran rendah. Inflasi berjaya turun dari 4% ke 1,5% dan kini 2% OPR. Kekal 3% kali ke-7. JP Morgan naik taraf rating Malaysia setelah 6 tahun kerana perkembangan ekonomi yang sangat memeranjatkan. Bursa memecahkan paras psikologi FBM KLCI 1,600 mata dan kini bullish serta disasarkan mencapai 1,700 mata. Malaysia kini jadi hub penting semikonduktor dengan pelaburan masuk puluhan bilion dan Malaysia dianggap pemenang dalam suasana ketegangan China dan Amerika Syarikat AS. Apa rakyat dapat? Anak-anak dapat kerja, gaji lebih baik di sektor tertentu, taraf hidup dapat ditingkatkan. Apabila hasil cukai kerajaan bertambah, kini diurus dengan lebih mantap dan luar biasa, maka lebih banyak dapat dipulangkan kepada rakyat dalam bentuk pendidikan, bantuan sosial, kesihatan, lebih banyak infra dan lain-lain. Dulu, Presiden PAS Hadi Awang dan Kerajaan Tebuk Atap jadikan kerangga sebagai alasan untuk makan gaji buta dan gagal selesaikan isu rakyat dan ekonomi negara. Kini saya yakin Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani PH, BN, GRS, GPS terus kuat bekerja. Tidak kira berapa banyak kerengga menggigit kerana kestabilan kerajaan. Kita patut bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan, walaupun ada jenis manusia yang susah hati melihatkan segala kebaikan yang kita alami sekarang. Apabila ringgit jatuh, mereka bersorak riang. Apabila mengukuh, mereka alihkan perhatian rakyat kepada hal ehwal katak politik. Rakyat dihasut hanya dengan persepsi, walaupun data dan angka menunjukkan sebaliknya. Jika tidak dirujuk pakar-pakar yang mengukur perkembangan ekonomi dan dengan standard antarabangsa, tidak munasabah kerajaan nak tukar hanya berdasarkan komen di media sosial seperti yang diwar-warkan Perikatan Nasional PAS. Itu sebabnya ada netizen yang memberi nasihat kepada pengikut-pengikut Perikatan Nasional. Mereka kata jangan terpengaruh dengan hanya mesej-mesej yang diwar-warkan itu. Kerana mereka sebenarnya hanya ikut-ikutan dan kefahamannya cetek sekali. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.